Ini satu fitnah yang dahsyat lah. Dia tak sebut PPM pun. Dia sebut dia yang menyelundup. Saya nak beritahu dengan Zul Hassan ni, kita dengan PPM ni sama-sama berjuang untuk menghalalkan ivermectin ni. Sebab kita tahu ubat ni bagus. Tapi mereka cerita kata dia selundup ni, saya anggap dia ni macam budak-budak lah. Ada seorang kawan kita yang claim dia bawa saya masuk hospital. Saya cakap terus terang, memang ketika saya kena Delta, masa varian yang sebelum tu tak berapa bahaya. Pada ketika itu, kita pakai air daun semambu. Sebab daun semambu tu, dia macam ivermectin juga. Dia antiviral. Tapi selepas Delta tu, memang kita dah pakai ivermectin. Saya orang yang cuba nak bawa masuk ivermectin tu, bawa ke Hospital Taiping, di mana arwah Pablo, salah seorang penanya soalan macam kau ni lah. Kita cuba bawa masuk, tak lepas. Doktor tak nak bagi kepada arwah. Kalau dia dapat ambil ivermectin tu, mungkin dapat diselamatkan. Tapi bagi saya melampau lah bila Zul kata dia yang selundup kepada saya. Kerana saya tak perlu selundup. Memang saya ada. Malah ada stok lebih lah, senang cerita. Walaupun benda tu benda larangan. Benda yang betul dia orang larang, kita ikut. Benda tak betul, kita tak ikut. Itu prinsip saya. Tapi tak payahlah mereka cerita kata dia selundup untuk saya. Saya masuk hospital, saya nak beritahu saya bila dengar ambulans datang, saya tak mau pergi pun. Tapi ada seorang sahabat saya, dia berhubung dengan Datuk Seri Ali, Melaka. Datuk Seri Ali pergi minta dengan Menteri Pertahanan ketika itu, Ismail Sabri, untuk saya dimasukkan ke hospital Angkatan Tentera. Dia tahu saya tak nak pergi hospital biasa. Yalah kawan-kawan kita nak arwah. Macam Hanafi meninggal dunia, duduk masuk pergi hospital Serdang tu. Sedih lah. Beberapa hari tak dapat perawatan yang baik. Apa yang berlaku pada Fendi, ini benda-benda sedih yang berlaku zaman tu lah. Kita harap zaman kegelapan Muhyiddin ni tak berulang kembali. Kalau sekali lagi rakyat diperlakukan begitu, saya tetap akan lawan. Walaupun Zul ni duk tanya saya, apa saya buat? Saya nak beritahu dengan Zul ni, sehingga hari ni, ada tak orang lain yang disaman oleh KJ pasal vaksin? Ada dia kena saman dengan KJ? Tak ada. Saya didakwa di mahkamah. Saya didakwa dibawa ordinan darurat pasal vaksin ni. Zaki didakwa. Dr. Roland pun kena dakwaan. Dia kena. Tapi tak adalah kita mendabir dada seolah-olah kita seorang yang memperjuangkan benda ni. Saya ada gag order, ada benda saya tak boleh cakap pasal vaksin. Dia ada. Dia tak ada. Kaki tangan kesihatan mengadu kat kita. Peringkat awal mereka boleh terima bila dia vaksin kali pertama. Bila dia kena booster kali pertama tu, ramai yang lemah. Yang muda, yang sihat lemah. Tetapi bila kena booster kali kedua tu, berapa ramai kaki tangan kesihatan mengadu. Mereka mula sakit, mereka mula demam, ada yang pengsan. Benda ni kita dah nyatakan bertahun dah. Tapi hari ni, ialah kita pun tahu dia dengan Prof dah tak bersama dengan kita. Dia lebih mirip ke sebelah sana. Tak tahulah dia benci dengan Anwar ke apa. Dia kata seolah-olah kita ni nak menjaga kepentingan kita dengan Anwar Ibrahim. Saya bukan makan gaji dengan Datuk Seri Anwar. Tetapi apa yang dia buat memfitnah kerajaan ini, tak betul. Sedangkan hari ini, pertama sekali, bekas Menteri Kesihatan, KJ, dah katakan benda ni tidak pernah ditandatangani oleh KJ pun. KJ kata tak pernah tanda tangan. Ini pindaan 2005 dulu. Nak dipindah lagi sekali. Kalau misalnya IHR ini kita sertai menyebabkan kuasa Yang di-Pertuan Agong hilang, kuasa Perdana Menteri hilang, dan WHO boleh dictate kita, kita tidak akan sertai. Ini jaminan yang diberikan oleh Dr. Zaliha. KJ pun cakap benda yang sama. So kalau tak betul, kalau lepas ni Agong tak ada kuasa nak halang WHO masuk dalam negara kita, Perdana Menteri pun tak ada kuasa, maka kita put the blame on Dr. Zaliha. Tapi kabinet pun belum dibawa benda ni. Bulan 5 tahun depan baru nak bawa. So kenapa kau fitnah melampau sangat? Ini persoalannya. Itu sebab bila mereka cerita contohnya bahawa vaksin ini dalam dia dicampur dengan HIV AIDS punya virus dan sebagainya. Bila benda yang dia tokok tambah tu keterlaluan, orang mula anggap bahawa semua cerita tentang bahaya vaksin ini craps. Itu lagi bahaya. Sedangkan ancaman akibat daripada pengambilan vaksin ini nyata, memang ada. Tapi jangan over exaggerate. Yang ini yang saya betul-betul marah dengan Zul Hassan, kerana bagi saya tindakan beliau ini mensabotaj perjuangan orang yang dah lama memerangi vaksin yang bahaya.